A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama kembali di dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 252 insya-Allah. 252. Kita akan bersama-sama di surah Ar-Ra'du ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-28 insya-Allah. Sebelum daripada kita teruskan, insya-Allah seperti biasa minta kepada semua yang berada di line pada ketika ini untuk memberikan feedback suara dan juga gambar, sama ada clear ataupun tak clear insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah yang kedua. Tidak lupa untuk kepada sesiapa yang sesuai untuk membuka mushaf, sila berbuat demikian insya-Allah. Moga-moga kita dapat lihat sama-sama ayat yang akan kita akan bacakan pada muka surat 252 pada kali ini insya-Allah. Insya-Allah hari ini secara ringkasnya muka surat 252 ni menceritakan tentang dua jenis manusia, iaitu yang pertamanya ialah orang-orang yang menunaikan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah orang-orang yang tidak menunaikan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berjanji dengan Allah ni, inilah dia yang akan kita ceritakan insya-Allah. Bila kita berjanji, kemudian bagaimana tidak menunaikan janji, bagaimana menunaikan janji, insya-Allah kita akan sama tengok dalam muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sadaqallahul azim. Ayat ini kita mulakan pada pagi ni, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan pertanyaan afaman. Bahasa Arabnya artinya adalah adakah. Faman, maka, adakah maka orang-orang yang mengetahui, ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haq, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ni daripada Tuhan kamu adalah benar. Kaman huwa a'ma, sama seperti orang-orang yang buta. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan di sini. Secara ringkasnya, lupa kita nak sebutkan bahawa surah ini, surah Ar-Ra'du, surah ini turunnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa akhir-akhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Jadi selepas daripada Nabi kita dah berdakwah kepada orang-orang Mekah ni lebih daripada 10 tahun. Jadi mereka ni masih ramai sangat yang menentang, menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini. Allah Taala tanya sini kan, buat perumpamaan di sini. Adakah sama orang-orang yang percaya bahawa apa yang turun kepada kamu ni, wahai Muhammad, adalah benar, sama dengan orang-orang yang buta? Allah SWT tak kata, tak buat perbandingan, sama ke orang yang percaya apa yang kau bawa ni benar dengan orang yang tak percaya? Allah tak sebut macam tu, tapi terus perumpamaan dia ialah dikatakan bahawa sama dengan orang buta. Artinya orang-orang yang menolak apa yang kau bawa ni Muhammad sebenarnya adalah seperti seolah-olahnya buta. Tak nampak-nampak kan, kita dah cerita kepada dia, kita dah khabarkan kepada dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam habis dah cerita 10 tahun, bukan sehari, bukan 2 hari, 10 tahun, lebih 10 tahun, tapi mereka tetap juga tak nampak. Jadi apakah sama orang yang terima, orang yang nampak dengan orang yang faham, orang yang tahu, orang yang boleh terima dengan orang yang tak boleh terima? Orang tak boleh terima itu sebenarnya orang buta. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Kemudian Allah Taala kata innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pengajaran daripada Al-Quran ini, yatazakkar mengambil pengajaran daripada Al-Quran ini, ulul albab, hanyalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang mempunyai albab, iaitu pemikiran, boleh berfikir. Artinya automatically Allah Taala nak beritahu pada kita semua apa, bahawa orang-orang yang tak boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran ni sebenarnya orang tak boleh berfikir.
Walaupun kadang-kadang mereka ni bijak, walaupun kadang-kadang mereka ni hebat kan, boleh fikir ini, boleh fikir ini, yang semua benda atas dunia ni boleh fikir, saintis dan sebagainya, tapi tiba-tiba tak boleh berfikir tentang Al-Quran. Dahsyat lagi kita ni orang Islam tapi tiba-tiba tak berfikir pasal Quran. Satu benda yang tidak menakutkan sebenarnya. Allah Ta'ala buat pembandingan ini kan, innama yatazakkaru ulul albab. Marilah kita insya-Allah sama-sama untuk yatazakkar, mengambil pengajaran, mengambil peringatan daripada Al-Quran ini. Moga-moga kita tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai orang yang tidak, seolah-olahnya tidak mempunyai fikiran. Seterusnya ayat yang ke-20 insya-Allah kita akan tengok Allah SWT kata allazina yufuna bi ahdillah. Sekarang kita sampai kepada masalah janji kan. Orang-orang yang menunaikan janjinya bi ahdillah, menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka itu tidak pernah melanggar mitsaq. Mitsaq ni ialah janji mereka, perjanjian yang mereka buat dengan Allah. Bila kita ni buat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam ayat yang lain kita tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut perkara ni sebenarnya kan. Sebab tu kalau kita baca Quran, insya-Allah dia akan link together kan, kita boleh faham, oh kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Semasa kita berada di alam arwah dulu. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata ayat 172, Allah Ta'ala sebutkan, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Key point di sini ialah bahawa semasa kita berada di alam arwah dulu, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kita dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan anak-anak Nabi Adam semua sekali, zuriat-zuriat, dia kata wa zurriyyatahum min bani adama min zuhurihim wa zurriyyatahum, zuriat-zuriat mereka ni, zuriat Nabi Adam alaihissalam telah membuat janji dengan Allah SWT. Siapa zuriat Nabi Adam? Kita semualah. Apa janji ni? Iaitu ketika Allah SWT bertanya kepada kita semua pada masa tu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala, kita semua menjawab kan, bala, bahkan ya Allah, engkau lah Tuhan kami. Allah Ta'ala sebutkan perkara ni balik supaya apa? Supaya kita ingat bahawa janganlah kita ini lupa. Sekarang ini ramai manusia lupa. Jadi Allah SWT sebut sini allazina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang beriman ini ialah orang-orang yang menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat balik, telah diingatkan oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ingat balik, turun Quran kita ingat balik, dan wala yanqudunal mitsaq, dan mereka itu tidak pernah lari daripada janji yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut lagi sifat-sifat mereka ni, mereka yang menunaikan janji ni bagaimana? Wallazina yasiluna ma amarallahu bih, mereka ini yang menyambungkan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh apa kan? Ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah Taala sebutkan antara benda ni ialah apa itu, iaitu menyambungkan silaturrahim, dia kata, dan juga menyambungkan iman. Kita ni ada dua sini ulama-ulama, ayyusal, apa yang yusal ni? Mana Allah Taala suruh kita sambungkan. Jadi kita menyambungkan apa yang telah disuruh oleh Allah SWT. Apa yang disuruh sambung ni? Dalam tafsir jalan lain disebut dua perkara, iaitu al-iman nombor satu, yang kedua ar-rahim. Ni antara contoh-contoh yang disebutkan, iaitu al-iman. Apa maksudnya? Iaitu bila kita ni sebenarnya tidak beriman, seolah-olahnya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok kan, manusia boleh putus hubungan, dia boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia boleh jadi tidak beriman. Maknanya dia telah memutuskan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya disambung. Kita bila kita beriman, artinya kita telah menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyambung balik, mengenang balik, menunaikan balik janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallazina yasiluna ma amarallahu bihi, iaitu orang-orang yang menyambung apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyusala, supaya disambungkan. Dan yang kedua ialah rahim, silaturrahim sesama manusia. Kemudian wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut pula kepada su'al hisab, iaitu balasan yang dahsyat, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah min zalik. Ayat yang ke-22 insya-Allah kita akan tengok sini, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala terus berkata wallazina sabaru. Allah Taala sebut lagi sifat mereka, beriman, menunaikan janji, menyambung silaturrahim, menyambungkan iman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang wallazina sabaru, dan mereka-mereka yang sabar,
ibtigha wajhillah. Sabar apa ni? Tafsir jalan lain sebut ialah sabar yang pertama untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar di atas ketaatan. Maknanya untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita, kita sabar laksanakannya. Yang keduanya ialah kita sabar di atas azab, dia kata, ataupun wal bala, ujian yang Allah Ta'ala orang kafir kenakan kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi merupakan orang kafir, orang yang tak suka kepada Islam ni, mereka akan kenakan macam-macam, buat macam-macam tindakan kepada orang yang nak melaksanakan Islam ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya, al-sabaru, bukan dia bersabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar kan. Maksiat ni menarik, maksiat ni cantik kan, seronok, tapi mereka sabar. Tak apalah, tak buat. Sebab apa? Kalau buat di dunia ni, mereka tak dapat di akhirat. Jadi Allah Ta'ala puji kan mereka ni, orang-orang yang wallazina sabaru. Kenapa mereka sabar? Tiga-tiga perkara tu. Ibtigha wajhi rabbihim, kerana mereka tu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqamus solah, dan kemudian mereka mendirikan solat. Kemudian Allah Ta'ala kata wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka infak, memberikan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Allah Ta'ala beri harta pada kita, kita infakkan di jalan Allah, dapat pahala kita kan. Kita bekerja pun dapat pahala, kita beri pun dapat pahala pula kan. Lepas tu kan, mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kadang-kadang terang-terang, kadang-kadang secara rahsia, orang tak tahu, kadang-kadang secara terang-terangan. Yang penting diberi. Kadang-kadang perlukan kepada rahsia, kadang-kadang perlukan kepada terang-terangan. Adalah sebab untuk menjadi contoh dan sebagainya. Ada orang yang memang perlu macam tu, ada orang yang, tapi ikhlas mesti ada. Dua-dua tu mesti kena ada ikhlas, sama ada sir, sama ada alaniyah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut mereka, sifat mereka lagi ni, itu yadra'u makna yadfa'una, menolak, bil hasanati sayyi'ah, as-sayyi'ata, bil hasanati as-sayyi'ata, bila mereka melakukan kejahatan kan, ataupun setengah ulama kata apabila dikenakan kejahatan kepada mereka, mereka memberikan kebaikan kepada orang tu. Maknanya mereka tak balas kejahatan dengan kejahatan, kerana tidak diizinkan oleh Allah SWT. Itu maknanya, ada setengah makna ialah dia kata, dan menolak al-hasanah bis-sayyi'ah, makna bila mereka buat kejahatan, mereka buat kebaikan. Ini adalah sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala sebutkan banyak sini kan. Kita tengok kan, Masya Allah kan, yasiluna rahim, yasiluna iman, bersabar, yakhafusul al-azab, yakhshawna rabbahum, kemudian aqamus solah, kemudian infak fi sabilillah, kemudian yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Allah Ta'ala kata bagi mereka orang yang macam ni, inilah dikatakan orang yang menunaikan janji ni, yang buat ni kan 1, 2, 3, 4 ni, mereka inilah yang Allah Ta'ala kata ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka ni mendapat balasan yang baik, tempat tinggal yang baik. Uqbad dar, iaitu akibat yang baik daripada perbuatan yang mereka lakukan di dunia semasa di akhirat nanti, insya-Allah. Seterusnya ialah ayat yang ke-23. Kita tengok ayat yang ke-23. Ayat 23 ni, insya-Allah di sini ya, Allah SWT kata lagi, apakah yang dimaksudkan dengan uqbad dar? Allah Ta'ala cerita lagi dengan detail. Kita tengok Allah Ta'ala kata jannatu adnin yadkhulunaha, mereka dapat masuk syurga. Jannatu adnin, syurga adn, yang mana yadkhulunaha, mereka akan masuknya, mereka akan masuk dalam tu. Wa man salaha min abaihim, dan begitu jugalah, bukan mereka saja dapat masuk, tetapi orang-orang yang baik. Wa man salaha min abaihim, daripada ayah-ayah mereka. Tafsir jalan lain mengatakan bahawa waman solaha artinya ialah waman amana, iaitu orang-orang yang beriman daripada kalangan ayah-ayah mereka. Artinya ialah ayah mereka, datuk mereka, moyang mereka. Maknanya mereka yang buat baik, tapi kebaikan itu Allah Ta'ala limpahkan juga kepada saudara-saudara mereka, ayah-ayah mereka, tapi dengan syarat solaha, iaitu beriman. Maknanya kalau tak beriman tak dapat. Ayah-ayah mereka yang tak beriman tak dapat. Tapi kalau ayah mereka, kemungkinan ayah-ayah mereka ni, ataupun selepas daripada Allah Ta'ala sebutkan wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka ataupun suami-suami mereka, kemudian wa zurriyatihim, dan zuriat-zuriat mereka, semua tu dia kata semua tu akan dapat apa? Limpahan daripada amalan yang mereka buat tu. Mereka ni baik. Kemungkinan juga ialah yang mereka sebut sini, yang disebutkan sini kan, aba, azwaj, zuriat, maknanya saudara mereka, ayah mereka, suami isteri mereka,
kadang-kadang tak buat baik sebagaimana mereka ni baik, tapi mereka juga akan dapat limpahan daripada orang tersebut akan ada kebaikan yang dia buat. Tengokkan, Masya Allah kan, Allah Ta'ala limpahkan, bukannya dia dapat, sebagaimana kita kata sekarang kan, kadang-kadang yang dapat hadiah tu ialah seorang anak je, tapi ayah, mak pun akan dapat apa ni, akan dapat jugalah kan, jemputan, akan dapat hadir juga sama-sama kan. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan, bukan saja dapat syurga tu diberikan kepada orang itu saja, tapi diberikan juga, tapi of course dengan syarat semua tu beriman. Kalau tak beriman, sorry, tak dapat. Jadi kalau mereka beriman, walaupun amalan mereka, amalan aba, amalan zuriyat, amalan azwaj, iaitu isteri-isteri mereka, zuriat mereka dan juga ayah-ayah mereka ni, ayah mak mereka ni, walaupun kurang daripada amalan mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kerana apa? Kerana kebaikan mereka yang baik. Masya Allah kan, ini adalah merupakan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut yang terakhir, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk alaihim kepada mereka min kulli bab, daripada semua pintu. Jadi seolah-olah macam ada pintu-pintu tingkat, tak kira pintu apa, semua malaikat tu masuk. Ulama-ulama mengatakan sini, apa maksud malaikat-malaikat tu masuk? Iaitu menerima mereka, mengalu-alukan kedatangan mereka ke syurga dan memberikan kepada mereka tahniah kan. Kata tahniah, kamu akan dapat syurga, tahniah. Semua malaikat-malaikat datang mengucapkan. Jadi kita sangat, bukannya masuk senyap kan, tak ada orang sambut kan. Ini disambut dengan malaikat dengan penuh gembiranya. Jadi Masya Allah, kita boleh bayangkan bagaimana kan indahnya suasana tu kan, suasana di mana malaikat-malaikat menyambut, memberi tahniah kepada kita, kepada ayah-ayah kita, kepada mak kita, kepada bahasa sini cakap indung kita, parent, kemudian suami isteri, kemudian lagi zuriat-zuriat pun dapat juga. Masya Allah kan. Seterusnya Allah SWT kata, menceritakan lagi ayat 24 ni sambungan lagi, iaitu apa? Malaikat-malaikat yang masuk tadi akan berkata kepada mereka ni, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, selamatlah ke atas kamu, bima sabartum, di atas kesabaran kamu. Kesabaran kamu di mana? Di atas dunia ni. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat semua kan, bagaimana pentingnya kita kan, ke atas dunia ni kadang-kadang perlu sabar. Kalau tak ada sabar untuk apa yang kita sebutkan tadi kan, yang disebutkan oleh ulama tadi, ahli tafsir jalan lain tadi, dia kata ialah at-ta'ah nombor 1, kemudian al-adha, perkara-perkara yang menyakitkan kita semasa kita nak beramal, halangan-halangan, yang ketiganya sabar kita untuk meninggalkan maksiat. Kalau kita boleh bersabar atas tiga-tiga perkara tu, Masya Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan kirimkan malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat akan berkata kepada kita, bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, dengan kesabaran kamu atas dunia. Tengok kan, kita sabar sekejap je kan, 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu saja kan yang perlu sabar untuk beramal dengan Islam. Itu pun tolak masa kecil kan, 10 tahun yang pertama, 15 tahun yang pertama tu, tinggal berapa tahun saja, 50 tahun kan, 40 tahun saja kita kena sabar. Itu pun tak banyak benda pun kita atas dunia ni yang susah pun. Amalan-amalan Islam bukan susah pun, boleh lakukan dengan mudah pun kan. Jadi, tapi kenapakah kita tak nak bersabar sedikit sebelum daripada kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi untuk tengokkan, malaikat kata bima sabartum, kemudian fani'ma uqbaddar, dan inilah sebaik-baik tempat kembali, tempat dapat balasan kamu, iaitu di syurga. Masya Allah kan. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok ayat yang ke-25. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sekarang ni terbalik daripada tu, iaitu golongan yang tidak menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan bahawa janji tadi, janji semasa di alam arwah lagi, kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada golongan dan majoriti mereka ni, iaitu orang-orang yang tidak mahu menunaikan janji mereka. Kita akan tengok sini Allah SWT sebut ayat 25, wallazina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang tidak mahu menunaikan, mengoyakkan janji mereka dengan Allah SWT, mim ba'di mitsaqih, sedangkan janji itu dah teguh, janji itu dah mantap, janji dah melekat kuat kan. Wa yaqta'muna ma amarallahu bihi an yusad, dan kemudian dia putuskan apa yang disuruh oleh Allah SWT untuk disambungkan. Allah Ta'ala menyuruh kita, yang pertama, menyambungkan diri kita dengan Allah SWT dengan iman, kemudian menyambungkan diri kita dengan manusia, iaitu berbuat baik kepada manusia. Tapi kedua-dua ni kita tengokkan suruhan Allah SWT, ini pun dia potong, ini pun dia potong. Hubungan dengan Allah dipotong menjadi kufur dan syirik. Kemudian hubungan dengan manusia, kadang-kadang menganiaya manusia, menzalimi manusia. Kadang-kadang ada manusia dengan Allah dia potong, tapi dengan manusia dia baik pun tak jadi juga. Sebab apa? Buat baik kerana naluri,
Tak jadi juga kan. Yang kita nak ialah buat baik dengan Allah, buat baik dengan manusia. Jadi itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Allah Taala gandingkan, iaitu dahlah mereka ni memutuskan apa yang dipotong, apa yang disuruh oleh Allah SWT untuk sambungkan, iaitu dengan Allah. Dengan manusia, mereka ni potong juga, iaitu, dan kemudian mereka yufsiduna fil ard, mereka merosakkan di atas muka bumi ini. Dengan apa? Bil kufri wal ma'siyah. Kufur tu ialah merupakan satu kerosakan. Kufur kan apa? Yufsiduna fil ardi, mereka ni merosak atas muka bumi. Bila mereka ni tidak beriman, ertinya mereka juga seolah memberi gambaran bahawa tidak mengapa tidak beriman. Itu pun satu kesalahan besar kan. Dan kemudian kadang-kadang mempromokkan pula kekufuran mereka tu. Tu lagi dahsyat lagi. Tu Allah Ta'ala kata, itulah yufsiduna fil ardi. Bukan kerosakan kadang-kadang tu ialah menzalimi orang saja, tapi juga melakukan kerosakan atas muka bumi ini apabila kita ni sebenarnya ialah mempromokkan keburukan ataupun mempromokkan kekufuran. Wal iyazu billah min zalik. Kemudian Allah Ta'ala kata, ulaika lahumul la'nah. Orang yang macam tu, bukan saja mereka ini dapat dosa, tapi Allah SWT kata, ulaika lahumul la'nah, ke atas mereka ini laknat. Laknat itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum su'ud dar, terbalik daripada tadi kan. Dan bagi mereka ini su'ud dar, iaitu pembalasan, tempat duduk yang rumah yang paling dahsyat, paling teruk, iaitu di akhirat nanti mereka akan masuk dalam neraka. Itulah dia su'ud dar, iaitu neraka. Jadi tengok kan, di atas dunia ni laknat kan, semua laknat kan. Walaupun kita tengok hidup senang lenang, tapi sebenarnya mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi kita nak terbalik daripada itu kan, iaitu kita dapat rahmat, didoakan sebagaimana kan Nabi SAW sebut, kalau orang tu masuk masjid, orang tu berada dalam majlis ilmu, ataupun orang apa-apa sajalah kan, mereka ini akan didoakan oleh malaikat, didoakan oleh haiwan-haiwan, didoakan oleh burung, didoakan oleh ikan, semua sekali berdoa kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Sebagai contoh kan, kita pada hari ini pun walaupun kita berada di online kan, harapnya macam itulah insyaAllah kan, kita berada dirahmati, didoakan oleh semua yang boleh berdoa. Bukannya terbalik daripada ni kan, dilaknat kan. Jadi tengok kan, kehidupan tu dilaknat bukan pada masa itu saja, tapi seluruh kehidupan mereka dilaknat oleh Allah. Bukan kita kata, tapi Allah Ta'ala menyebutkan. Tengok, ulaika lahumul la'nah walahum su'ud dar. Di akhirat mereka akan masuk neraka Jahannam. Allahu yabsutur rizqa. Seterusnya ayat yang ke-26, Allah Ta'ala kata, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tapi kita kata, kita tengok harta mereka banyak pun mereka dapat laknat, macam mana? Tak. Allah Ta'ala sebut sini kan, Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Siapa saja Allah Ta'ala nak beri harta, Allah Ta'ala beri harta. Allah Ta'ala kata Allah yabsutu maknanya meluaskan harta, maknanya memberikan harta, ar-rizqa, memberikan rezeki, liman yasha', kepada siapa yang dia kehendaki. Kadang-kadang orang tu kufur, tapi tak tanda bahawa kalau dia tu dapat harta yang banyak, Allah Ta'ala bastu, maknanya yabsutur rizqa tu, maknanya dia tu disayang oleh Allah SWT. Tak semesti. Yang mestinya ialah apabila dia tu memutuskan lupa kepada janji Allah, tidak menunaikan janji Allah dan janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya mereka dapat laknat walaupun rezeki. Jadi rezeki itu bukan penentu kan? Sebab Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala boleh beri rezeki, dia beri rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Kemudian wa yaqdir sempit kan, maknanya orang tu dapat rezeki sikit. Jadi maknanya kalau dapat rezeki sikit, dapat rezeki banyak, tak bukan penentu bahawa dia tu sebenarnya dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa farihu bil hayatid dunya. Kita tengok orang kafir, Allah Taala sebutkan wa farihu, mereka ni gembira dengan kehidupan dunia, seolah macam tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tengok gembira, kita tengok ramai orang gembira kan, bukan tak boleh gembira tapi gembira dengan kehidupan dunia, lupa kepada akhirat tu, bahawa bukan dunia kita ni, orang yang beriman, dunia untuk akhirat, bukannya dunia ni untuk dunia. Tapi mereka ni wa farihu bil hayatid dunya. Kemudian Allah Ta'ala kata, nilai dunia ni apa? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tak adalah kan dunia nak banding dengan akhirat ni, mata' saja. Mata' ni apa mata' ni? Iaitu satu benda yang sedikit, yatamatta'u bihi, kemudian wa yazhab. Satu benda yang mana orang seronok-seronok sekejap, lepas tu dia hilang. Macam kata budak-budak makan tu makan apa ni? Apa ni? Gula. Gula tu kan. Makan habis. Tak ada apa-apa pun, tak kenyang, tak apa pun, masuk dalam mulut dah hilang. Mula besar macam tu kan, gula kapas masuk dalam mulut. Jadi itulah kata, dunia macam itulah, banyak akhirat tu kita buat perumpamaan je. Jadi Allah Ta'ala kata
wa mal hayatud dunya. Jadi kalau orang seronok dengan dunia itu sebenarnya orang seronok dengan satu benda yang sangat sedikit kan. Jadi sangat-sangat rugikan kalau kita ni seronok dengan benda-benda itu semua kan. Kemudian Allah SWT kata wallazina kafaru, ayat 27 ayat 27 Allah SWT kata, minta maaf, wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir ni akan berkata apa? Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayah. Tengok kan, Allah Ta'ala cerita kan, maknanya sini Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Kalau orang kafir kata, mana dia tahu ni kan, mana Muhammad, Allah Ta'ala tahu. Tengok kan, Allah Ta'ala tahu apa yang orang kafir ni. Orang kafir ni minta, dia kata wa yaqulul ladzina kafaru, orang kafir ni berkata laula, kenapa tidak unzila alaihi ayah min rabbih, kenapa tak ada tanda pun daripada Tuhan dia. Dia nak tanda, nak beriman tu nak tanda. Tanda apa? Tanda mukjizat. Contoh apa? Mereka nak seperti Nabi Musa, tongkatnya ke, keluar putih daripada tangan dia ke, ataupun keluar unta sebagaimana keluarnya unta bagi Nabi Saleh tu daripada celah-celah batu tu. Mereka nak macam tu, nak tanda, nak benda-benda pelik maknanya kan. Nak beriman, benda pelik ada baru nak beriman. Kalau tak ada benda pelik, mereka tak nak beriman. Tengok tu cara fikir orang kafir kan. Kita beriman bukan kerana benda-benda pelik, kita beriman kerana itu adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam awal dulu kita baca tadi ayat yang ke-19. Jadi orang kafir kata wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayah min rabbih, kenapa tak ada ayat pun, tak ada tanda pun daripada Tuhan, tak ada mujizat pun, tak ada benda-benda pelik pun. Kul, katakan Muhammad, beritahu kepada mereka ni sikit, innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi, Allah Taala ni menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Dah kalau awak nak sesat, awak pilih sesat, tak apa, pergi sesat awak nak sangat, nak tunggu sangat benda-benda mukjizat ni kan. Wa yahdi ilaihi man anab, tapi tak apa, siapa-siapa yang kembali kepada Allah. Anab tu maknanya kembali. Siapa yang kembali kepada Allah, Allah Taala akan beri petunjuk kepada dia. Dalam ayat ni kan, Allah Ta'ala nak ingatkan kita lah bahawa kan pentingnya kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ialah kita kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada kita. Al-hidayah ialah dengan kembali kepada Allah. Kita minta hidayah setiap kali kita semayang kita baca Al-Fatihah, ihdina, tunjukkan kami Allah, tunjukkan kami. Itu maknanya kita minta hidayah. Untuk dapat hidayah juga ialah kita kena anak. Allah Ta'ala kata janji sini, Allah Ta'ala janji wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada orang-orang yang man anab, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-28, ayat terakhir, insya-Allah ayat terakhir pada muka surah ini, Allah Ta'ala kata allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan mereka itu tenang hati mereka dengan apa? Bizikrillah, dengan mengingati Allah. Ada ulama sebut sini, maksud mengingati Allah ni bukan hanya kita ni sebut, iaitu zikir Allah, bukan dengan berzikir sahaja tanpa ingat kepada Allah kan. Maksud sini lebih kepada yang disebutkan oleh ulama seperti Jalalain, disebut sini bizikrillah, artinya ialah dengan janji Allah, iaitu orang-orang yang beriman ini tenang hati mereka dengan janji daripada Allah. Maknanya mereka buat walaupun susah, walaupun apa, dikaitkan dengan ayat di atas kan, walaupun susah, walaupun sukar, walaupun perit, walaupun sakit, mereka akan buat juga apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mereka rasa tenang dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bizikrillah, bizikri wa'adillah, kata tafsir Jalalain. Jadi maksud sini ialah, kita kata kalau ikut tafsir Jalalain, maknanya dengan kita ingat kepada janji Allah, iaitu Allah Ta'ala nak beri syurga, Allah Ta'ala nak beri balasan yang baik, Allah Ta'ala nak beri macam-macam kepada kita, orang mukmin tenang dengan perkara-perkara tersebut. Ala bizikrillah, seterusnya ala, dan ketahuilah dengan kita ingat kepada janji Allah itu, tatma'innul qulub, dia akan menenangkan hati kita. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kita tenangkan hati kita insya-Allah dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan teruskan amalan yang terbaik insya-Allah untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk terus bersama dengan kita setiap hari insya-Allah pukul 6.30 sehingga pukul 7 pagi. Insya-Allah dalam setiap hari satu muka surat. Jangan lupa untuk share, beritahu kepada kawan-kawan semua, share kepada kawan-kawan, follow insya-Allah, subscribe, like insya-Allah, dan beri komen insya-Allah, komen like insya-Allah. Itu akan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.